Baik saudara, antara fokus dari Sabah mengenai usaha pengusiran pendatang asing tanpa izin perlu melalui proses rundingan. Laporan penuh terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin. Baik Atikah, usaha mengusir rakyat Filipina yang kini mencecah hampir 5,000 orang yang berada di depoh tahanan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah akan diteruskan. Situasi tersebut melibatkan rundingan antara kerajaan Malaysia dan Filipina. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Indra Khairul Zaimi Daud menjelaskan proses pengusiran masih berterusan setakat ini, namun dalam jumlah sedikit antara 20 hingga 30 orang sahaja disebabkan Filipina menjelaskan tiada tempat untuk menampung rakyat mereka yang dihantar pulang. Dalam tempoh terdekat, seramai 850 rakyat Filipina lagi akan dihantar pulang ke negara asal mereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas Ops Sapu di Likas tengah malam. Pegawai imigresen telah memerhatikan tempat ini selama lebih kurang 2 ke 3 bulan dan hasil daripada pemerhatian ini didapati bahawa penempatan ini telah wujud untuk tempoh antara 3 ke 4 tahun berdasarkan kepada kabel-kabel elektrik yang dicuri ini dan juga berdasarkan kepada keadaan rumah-rumah itu sendiri. Seramai 124 warga negara Filipina telah diperiksa selain menahan 117 individu disebabkan tidak memiliki pas atau permit yang sah serta tinggal melebihi tempoh. Datuk Seri Indra Khairul Zaimi turut memaklumkan bahawa pihaknya telah mengenal pasti tapak baharu bagi menggantikan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan CIQS Sempadan Malaysia Indonesia yang terletak di Pagalungan, Nabawan. Daerah Tenom mensasarkan pertambahan sehingga 40% pemberian dos penggalak dan dos kanak-kanak sebelum 1 April, iaitu tempoh peralihan negara kepada fasa endemik. Antara usaha tambahan yang dilaksanakan adalah melalui pendekatan outreach dan town hall. Mengharapkan agar kita dapat mencapai lebih tinggi lagi lah capaian untuk mereka mendapatkan vaksin sama ada booster ataupun pengelak dan juga pemberian vaksin kepada kanak-kanak. Ini semuanya bertujuan untuk meningkatkan lagi keselamatan kesehatan khususnya kepada kanak-kanak dan juga kepada orang dewasa. Semua ini bekas pesakit COVID, jadi kita fikir yang kesan selepas COVID tu lah. Takut dia punya kesan macam ada bahaya sedikit kan. Jadi sebab itu mau pergi bawa orang pergi vaksin lah supaya selamat. Melindungi diri dia lah. Lagi salah satunya dia pergi sekolah, dia berkomunikasi sama kawan, rakan, cigu untuk mencegah daripada dia kena jangkitan COVID itulah. Hari ini saya datang sama Bapak untuk ambil vaksin. Tidak rasa sakit pun, kawan-kawan yang belum ambil, marilah ambil. Walaupun tajam tapi tidak sakit karena cucuk. Datanglah kawan-kawan, ambil vaksin. Setakat ini, daerah Tenom merekodkan 10,223 bersamaan 14.94% individu telah menerima dos penggalak. Manakala bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun adalah seramai 2,040 orang bersamaan 24%. Beralih ke daerah Penampang, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids semakin mendapat sambutan. Ini disebabkan kebanyakan ibu bapa tidak lagi tunggu dan lihat. Sebaliknya mahu anak-anak mereka selamat dan dilindungi, khususnya menjelang sesi pembukaan sekolah akan datang. Kita kasih vaksin, saya kasih vaksin lah sebab sekarang umur dia pun 12 tahun sudah sekarang. Jadi saya rasa bolehlah kali sebab dia boleh tahan sudah kan. Untuk mengelakkan supaya ini pandemik kan kes makin meningkat begitu. Jadi kita boleh kasih kurang dengan cara vaksin anak kita begitu. Nasihat saya untuk pergi mengambil vaksin kerana mencegah lagi baik daripada mengobati lah. Supaya kita sama-sama boleh
mencegah tu virus 19 lah. Boleh normal hidup seperti yang sebelum ni lah. Jangan takut, jangan risau sebab anak saya sudah ambil vaksin pun tidak apa-apa jugalah. Setakat ini, Sabah masih mencatatkan kadar vaksinasi yang rendah dalam kalangan kanak-kanak, iaitu 19.3% atau tangga ketiga tercorot seluruh negara. Ibu bapa dan penjaga boleh mendaftarkan kanak-kanak dalam jagaan masing-masing melalui aplikasi MySejahtera dengan menggunakan dokumen MyKid atau sijil kelahiran. PPV COVID-19 di Buah Havan Square Penampang beroperasi hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 8 pagi hingga 4 petang. Pameran bakat-bakat baharu melibatkan seni visual dan seni kraf mencatat rekod tersendiri apabila menerima 353 karya daripada 133 artis tempatan Sabah. Penyertaan pameran tersebut adalah yang terbanyak sejak 19 tahun dilaksanakan, melibatkan artis baharu dan lama anjuran Balai Seni Lukis Sabah. Balai Seni Lukis Sabah mengharapkan lagi banyak anak Sabah mengikuti pameran kami lepas ini. Pameran ini dibuka adalah untuk mencukil bakat-bakat baru anak muda dalam seni visual dan craft. Dari segi lukisan mereka, yang mana lukisan mereka itu menunjukkan kualiti dan juga orang kata memberi inspirasi. Contohnya yang ingin mengambil dalam bidang lukisan, kebaikan, saya rasa pameran ini mampu untuk memupuk minat kepada anak-anak muda baru yang ingin meneruskan dalam bidang lukisan mereka, sekaligus untuk mencapai apa yang mereka inginkan dalam seni karya lukisan mereka sendiri. Tempat-tempat yang sebeginilah kita perlukan di dalam negeri Sabah ni untuk mengetengahkan lagi bakat-bakat tempatan lokal yang ada di sini supaya lebih dikenali ataupun ada tempat misalnya untuk kita promosikan. Mungkin yang di luar sana tu mungkin banyaklah koleksi sendiri, tapi bila ada tempat ni boleh kita letakkan untuk sebagai kira penghargaan lah berada di tempat ni. Antara lain, penyertaan adalah melibatkan artis termuda berumur 7 tahun, manakala artis paling veteran berumur 78 tahun. Orang ramai boleh berkunjung ke pameran tersebut yang dibuka sehingga 15 April depan. Balu kepada bekas Gubernur dan Ketua Menteri Sabah, Allahyarham Tun Muhammad Fad Stephens, Toh Puan Rahimah Stephens meninggal dunia akibat serangan jantung kira-kira pukul 4 pagi tadi pada usia 91 tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkesempatan menziarahi keluarga Allahyarham di kediamannya di Jalan Lintas Kota Kinabalu, mengiringi Datuk Haji Ji ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar. Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Likas, Kota Kinabalu selepas Zohor tadi. Bawa dia pergi ICU lah. Tapi sana macam mau jadi baik sikit. Tapi ni pagi pukul 3 begitu, dia ada massive heart attack. Ya, jantung lah. Toh Puan Rahimah sebelum ini pernah menjadi Adun Kiului dan merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai Menteri dalam Kerajaan Negeri Sabah memegang portfolio Menteri Kebajikan. Baik, sekian paparan dari Sabah. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Dengan itu saya, Ray Robin, kembali bersama dengan Atika Naim di Angkasa Puri untuk laporan selanjutnya dalam Berita Wilayah. Atika. Terima kasih Redwin untuk perkembangan di Sabah.